Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Cikgu Lia tentang video perakaunan untuk kelab dan persatuan. Video kali ini Cikgu Lia nak bincangkan dengan awak semua tentang akaun yuran. Okey, yuran ni sangat sinonim dengan kelab dan persatuan di mana yuran ni adalah sebagai sumber kewangan utama untuk kelab dan persatuan. Okey, jadi kita akan tengoklah apakah jenis-jenis yuran yang ada di dalam kelab dan persatuan. Kalau ikut slide ni, kalau ikut paparan ni, awak kena tahu tentang 3 jenis yuran, iaitu yuran pertama adalah berkenaan dengan yuran masuk. Okey, yuran masuk. Yuran masuk ni adalah yuran yang dibayar oleh ahli baru. Kena ingat keyword dia. Yuran masuk ni untuk ahli baru. Biasanya yuran masuk ni dibayar masa registration, masa pendaftaran. Okey, yuran masuk ni nanti bila awak buatkan dia punya akaun pendapatan dan perbelanjaan, awak akan klasifikasikan yuran masuk ni sama ada pendapatan hasil atau pendapatan modal. Bergantunglah kepada dasar, typing error, dasar kelab itu. Jadi masa awak baca soalan, baca elok-elok, kelab dalam soalan tu dia nyatakan bahawa yuran masuk ni sama ada pendapatan hasil atau pendapatan modal. Kerana apabila yuran masuk ni dikatakan sebagai pendapatan modal, dia akan dimasukkan di PKK. Manakala kalau dikatakan yuran masuk ni adalah pendapatan hasil, dia akan dimasukkan di bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan. So yuran masuk ni special sikit lah sebab dia either one, salah satu, sama ada pendapatan hasil atau pendapatan modal. Okey, untuk yuran kedua pula yang awak perlu tahu adalah berkenaan dengan yuran tahunan atau bulanan, di mana yuran ni perlu dibayar oleh ahli pada setiap tahun ataupun setiap bulan. Jadi yuran tahunan atau bulanan ni akan dikategorikan sebagai pendapatan hasil. Bila pendapatan hasil, dia akan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Manakala yuran yang ketiga adalah berkenaan yuran pertandingan. Okey, selain kelab dan persatuan ni dapat sumber kewangan utama daripada yuran masuk dan yuran tahunan atau bulanan, kelab juga boleh anjurkan pertandingan bagi memperoleh sumber kewangan daripada kutipan yuran pertandingan. Jadi yuran pertandingan ini akan dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan akan dikreditkan, direkodkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kenapa kredit? Sebab yuran kan hasil kelab. So hasil adalah dicatatkan di sebelah kredit akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Untuk seterusnya, setelah awak tahu berkenaan dengan jenis-jenis yuran, awak kena tahu istilah-istilah yuran yang akan digunakan dalam perakaunan untuk kelab dan persatuan, di mana awak perlu tahu tentang 4 istilah itu. Jadi istilah yang pertama, awak perlu tahu tentang yuran semasa, di mana yuran semasa ni adalah yuran yang diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Okey. Yuran semasa ni adalah yuran yang awak terima, duit yuran ahli yang awak terima dalam tempoh perakaunan semasa. Kalau tempoh perakaunan awak daripada 1 Januari sehingga 31 Disember, bermakna antara tempoh tu awak telah menerima yuran yang dibayar oleh ahli. Jadi yuran semasa ni dia akan dikreditkan ke dalam akaun yuran. Manakala untuk istilah kedua, awak perlu tahu tentang yuran lapuk. Okey, yuran lapuk ni adalah yuran belum terima pada tahun kewangan yang lepas. Dihapuskan dalam tahun perakaunan semasa kerana tidak dapat dikutip daripada ahli. Bermakna kalau kita ada timeline lah, ada garis masa,
Okey, garis masa. Okey. Kelab awak garis masanya, tempoh perakaunnannya daripada 1 Januari daripada 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020. Jadi, yuran lapuk ni adalah yuran pada tahun lepas. Okey, pada tahun 2019. Okey, tahun 2019 sepatutnya ada ahli akan bayar yuran, tapi disebabkan ahli tu tak bayar yuran, jadi awak pun tunggulah pada tahun 2020 ni tak bayar lagi. So awak akan hapuskan yuran itu sebagai yuran lapuk. Maknanya awak tunggu kat sini. Awak tunggu tapi masih tak dapat. So awak akan hapuskan dia menjadi yuran lapuk. Okey. Yuran lapuk ni dia akan dikategorikan sebagai perbelanjaan hasil. Okey, dia telah menjadi belanja kelab di mana awak akan debitkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Manakala untuk yuran belum terperoleh, yuran yang ketiga yang perlu awak tahu adalah berkenaan yuran belum terperoleh. Yuran ini adalah yuran tahun akan datang yang telah diterima pada tahun kewangan semasa. Maknanya, yuran belum terperoleh ni adalah yuran di sini. Yuran tahun depan. Okey, yuran tahun depan. Tahun 2021. Tapi yuran 2021 ni telah dibayar pada tempoh perakaunan 2020. Jadi, semasa dibayar di dalam tempoh perakaunan, dia telah menjadi yuran belum terperoleh. Yuran tahun depan tapi diterima pada tahun ini. Dan yuran belum terperoleh ini akan dikategorikan sebagai liability semasa dan akan dikreditkan ke PKK. Sebab apa PKK? Sebab yuran belum terperoleh ini adalah liability semasa. Dia adalah hutang kelab dan persatuan semasa tahun 2020. Jadi istilah seterusnya yang perlu awak tahu adalah yuran belum terima. Maknanya, yuran belum terima ni adalah yuran tahun perakaunan semasa yang masih belum diterima. Dan yuran ini dikategorikan sebagai aset semasa dan akan didebitkan ke penyata kedudukan kewangan. Okey. Yuran belum terima, aset semasa dan akan direkodkan di penyata kedudukan kewangan. Okey, kalau kita lihat pada timeline garis masa, okey, yuran belum terima ni sepatutnya diterima dalam tempoh 2020 kan. Tapi sampai akhir tempoh ni masih lagi tak dapat yuran daripada ahli. Jadi yuran yang tak dapat ni awak akan namakan sebagai yuran belum terima. Okey. Seterusnya, bila dah tahu tentang jenis-jenis yuran, istilah yuran apa yang wujud, awak pun perlu menyediakan akaun yuran. Okey, jadi akaun yuran ni akan direkodkan mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Maknanya, awak perlu mencari nilai yuran sebenar pada tempoh perakaunan semasa. Sebabnya yuran ni dia datang dari pelbagai sudut tempoh penerimaannya. Jadi awak kena carikan nilai sebenar dalam akaun yuran di mana nilai itu awak akan pindahkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, jadi apa yang perlu awak ada dalam akaun yuran? Yang pertama adalah yuran belum terima awal. Maknanya ni adalah baki yuran belum terima pada awal tempoh. Okey, lepas tu awak akan ada yuran belum terperoleh awal. Ini adalah
nilai yuran belum terperoleh awal tempoh. Jadi kalau dalam soalan dia berikan YBT tu yuran belum terima, dan YBO iaitu yuran belum terperoleh awal, maknanya awak akan letak di baris yang pertama. Okey, seterusnya awak akan ada item pendapatan dan perbelanjaan, di mana item pendapatan dan perbelanjaan ni adalah nilai yuran sebenar yang perlu awak rekodkan. Inilah nilai yuran yang perlu kita tuliskan di dalam tempoh perakaunan semasa, sebab adanya kewujudan yuran-yuran yang lain. Okey. Jadi untuk item keempat, awak ada butiran bank. Okey, butiran bank ni adalah yuran-yuran, segala jumlah yuran yang awak telah terima pada tempoh perakaunan semasa. Maknanya ahli-ahli tu telah bayar yuran, tak kiralah yuran bila pun. Maknanya bila kelak awak terima duit, terima penerimaan yuran, so awak akan rekodkannya sebagai butiran bank. Manakala item kelima adalah yuran belum terperoleh akhir. Yuran belum terperoleh akhir ni awak akan lihat pada soalan, dia akan merujuk kepada nilai akhir tempoh. Dan item keenam, awak ada yuran lapuk. Yuran lapuk ni adalah yuran dihapuskan sebab ahli tu takkan bayar yuran tu. So kita akan letakkan dia sebagai perbelanjaan hasil. Kemudian awak ada item yuran belum terima pada akhir tempoh. Bermakna dalam akaun yuran ni secara asasnya ada 7 item, di mana item-item ni awak kena cari di dalam soalan. Kalau item-item ni tak ada dalam soalan, tak perlulah awak tuliskan. Okey. Okey, untuk seterusnya adalah berkenaan dengan contoh penyediaan akaun yuran. Okey, contoh ni ada dalam buku teks, di mana contoh ni dia tidak berikan maklumat tentang hutang lapuk, bermakna tiada kewujudan hutang lapuk. Jadi hutang lapuk tu awak tak payah tulis lah. Okey, awak tak payah tulis hutang lapuk, tak pun awak dashkan. Jadi untuk soalan ni, awak telah diberikan tentang maklumat tempoh perakaunan pada awal tempoh, dan awak telah diberikan dengan maklumat di akhir tempoh. Bermakna nilai-nilai ni merujuk kepada yuran di awal dan di akhir tempoh. So kita tengoklah yuran tu datang dari sudut apa. Pertama, yuran belum terima awal 240. Ni adalah yuran belum terima awal. Dan 260 ni adalah yuran belum terima akhir. Manakala yuran belum terperoleh 420 ni merupakan YBO awal, dan 380 ni adalah YBO akhir. Okey. Jadi nilai penerimaan yuran yang telah diterima sepanjang tahun itu berjumlah 12,120, dan awak akan rekodkannya sebagai butiran bank. Jadi tugas awak adalah merekodkannya ke dalam akaun yuran. Okey, awak transfer je lah. So yuran belum terima awal 240, yuran belum terima akhir 260, yuran belum terperoleh awal 420, yuran belum terperoleh akhir 380, dan nilai penerimaan yuran sebanyak 12,120, dan tugas awak sekarang adalah mencarikan nilai pendapatan dan perbelanjaan. Jadi, bila awak telah kirakan, awak pun akan dapat nilai pendapatan dan perbelanjaan sebanyak 12,180, RM12,180. Jadi nilai inilah sebenarnya yuran sebenar pada
tempoh semasa. Maknanya yuran ni lah, maknanya nilai ni lah yang awak akan iktirafkan sebagai pendapatan hasil disebabkan ada pelarasan yuran yang lain. Okey. Okey, bila awak dah dapat tentang nilai pendapatan dan awak dah dapat nilai sebenar yuran, awak pun akan pindahkan nilai ini ke dalam akaun pendapatan sebelah kredit sebab yuran ahli ini merupakan pendapatan hasil dan perlu dikreditkan di bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan sebab dalam akaun yuran awak telah tuliskan butirannya sebagai pendapatan dan perbelanjaan. Jadi, tugas awak adalah memindahkan nilai itu ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan sebagai butiran ahli. Kemudian, tugas awak adalah memindahkan nilai aset semasa dan liability semasa di akaun yuran ke dalam penyata kedudukan kewangan dengan merujuk kepada nilai yuran akhir tempoh. So, ada tak nilai yuran akhir tempoh? So, ada. Satu, ada yuran belum terperoleh akhir tempoh iaitu 380. Awak akan bawa ke sebelah kredit PKK kerana dia merujuk kepada liability semasa. Manakala dalam akaun yuran awak pun ada yuran belum terima akhir 260. Jadinya yuran belum terima akhir ni merupakan aset semasa dan awak akan pindahkannya di bawah penyata kedudukan kewangan. Okey, seterusnya merupakan contoh penyediaan akaun yuran apabila berlaku kewujudan hutang lapuk. Okey. Jadi dalam soalan telah diberikan tentang maklumat awal tempoh. 1 Januari ni awal tempoh. Maknanya awak ada yuran belum terima awal dan yuran belum terperoleh awal. Okey. Kemudian awak ada akaun penerimaan dan pembayaran. Bermakna kat sini merujuk kepada butiran bank. Jumlah duit yuran yang telah awak terima sepanjang tahun 2017. Jadi awak totalkanlah. Ni awak tambah semua untuk dapatkan nilai berapa? Cuba kira nilai berapa? 850 tambah 26,400 tambah 960 dapat 28,210. So ini adalah nilai yuran yang telah awak terima sepanjang tahun 2017 dan ini akan merujuk kepada item bank di bawah akaun yuran. Seterusnya, pada maklumat tambahan, awak telah diberikan tentang yuran belum terima akhir sebab dia katakan 31 Disember. So, yuran belum terima ni merujuk kepada yuran belum terima akhir sebanyak 880. Lepas tu, maklumat nombor 2, dia telah cakap bahawa yuran tahun 2016 yang masih tertunggak dihapuskan sebagai yuran lapuk. So macam mana nak tahu nilai yuran lapuk tu? So awak kena tahu satu maklumatnya yuran belum terima awal. Awak kena tahu maksudnya baki yuran belum terima tahun lepas yang dibawa ke tahun ni berapa. So awak akan rujuk di sini. So awak ada baki 1450. Masa ni yuran ni masih lagi belum dibayar oleh ahli. So sepanjang tahun perakaunan 2017 ada penerimaan untuk yuran 2016 di dalam akaun penerimaan dan pembayaran sebanyak 850. Maknanya daripada 1,450 yuran yang belum dibayar tahun lepas, yang belum diterima tahun lepas, tahun ni, masuk tahun 2017, 850 ni telah diterima. Maknanya balance-nya akan dikatakan sebagai yuran lapuk. So awak kena compare lah. Satu, nilai baki yuran belum terima awal. Lepas tu kena bandingkan dengan berapa nilai yuran yang telah diterima untuk yuran tahun lepas.
Maksudnya pada tahun semasa, awak ada terima tak yuran tahun lepas? Okey, so bila ada terima, awak tolakkan untuk mencari lebihan dia dan dikategorikan sebagai yuran lapuk. So yuran lapuk sebanyak 1450 tolak dengan 850 berjumlah RM600. Jadi apabila awak telah mendapat kesemua maklumat ini, awak akan pindahkan ke dalam akaun yuran. So awak akan letakkan yuran belum terima awal sebanyak 1450, yuran belum terperoleh awal 1380. Lagi awak ada apa? Butiran bank 28,210. Lagi awak dapat apa? Yuran belum terima akhir 880. Yuran lapuk RM600. Okey. Kalau awak tengok ada lagi 2 item yang masih belum direkodkan. Jadi untuk nilai yuran belum terperoleh, awak akan refer kepada yuran ahli 2018, yuran ahli tahun hadapan yang telah diterima pada tahun ini di bawah akaun penerimaan dan pembayaran. Maknanya 960 ni awak telah terima duit yuran ni, tapi duit yuran ni bukan tahun ni punya, tetapi dia tahun depan punya. So itu dikatakan, dituliskan, direkodkan sebagai yuran belum terperoleh akhir. So masukkanlah nilai 960 di bawah akaun yuran. Jadi tugas awak adalah mencari nilai pendapatan dan perbelanjaan. So dapat berapa? Awak dapat 28,660. Jadi 28,660 ni awak akan bukakan akaun pendapatan dan perbelanjaan dan awak akan kreditkan 28,660 di bawah akaun itu dengan butiran yuran. Okey, yuran ahli. So beginilah dia punya hasil dia. Maknanya awak transfer ke sini. Okey, disebabkan contoh tadi, pada akaun yuran ada yuran lapuk. So, yuran lapuk ni adalah perbelanjaan hasil kelab. Jadi, awak akan transfer ke bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan di sebelah debit. Bila akaun yuran, awak ada yuran lapuk, jangan tinggalkan yuran itu dan awak kena pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, daripada contoh 2, awak pun akan dapatkan nilai pendapatan dan perbelanjaan sebanyak 28,660 dan nilai inilah yang akan awak pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan di sebelah kredit kerana yuran ahli merupakan item pendapatan hasil. Manakala jangan lupakan tentang yuran lapuk. Okey, yuran lapuk ni jangan lupakanlah masuk sini. Okay, sebab yuran lapuk ni merupakan perbelanjaan hasil. Okay, bila perbelanjaan dia akan didebitkan dan pendapatan akan dikreditkan. Dan jangan lupakan juga untuk merekodkan yuran belum terima akhir di mana awak dapat daripada akaun yuran di sini. Dan awak akan rekodkan item liability semasa iaitu yuran belum terperoleh dan awak dapatkan nilai itu daripada akaun yuran. Okey, jadi diharapkan dengan perbincangan itu tadi membuatkan awak lebih mahir tentang penyediaan akaun yuran, kelab dan persatuan kerana yuran ini adalah salah satu yuran ahli merupakan salah satu item pendapatan hasil di bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Nak dapatkan yuran ahli ni kena do something dulu iaitu kena sediakan akaun yuran dulu sebab kita nak tahu nilai sebenar yuran untuk direkodkan di dalam tempoh semasa sebab berwujudnya yuran-yuran berbentuk belum terima dan belum terperoleh serta yuran lapuk juga mungkin wujud dalam soalan. Jadi, terima kasih untuk tontonan awak. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.